Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kumpulan 3 seramai 5 orang ahli akan membentangkan tajuk reka bentuk dan model kurikulum. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Ainurani binti Abdul Majid merupakan pembentang yang pertama akan membentangkan pengenalan kepada bentuk model kurikulum. Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan sama ada dari akademik dan kurikulum yang dikendalikan oleh sebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat. Pendidikan di Malaysia berkembang menggunakan kurikulum yang tersendiri, di mana transformasi pendidikan di Malaysia telah menggunakan dua jenis kurikulum, iaitu yang pertama, kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Dua standard kurikulum ini dilaksanakan bertujuan untuk melonjakkan sistem pendidikan dan bagi melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, kreatif dan juga inovatif. Model kurikulum boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu model produk dan juga model proses. Model produk dan model proses merupakan model pembentukan kurikulum yang menterjemahkan perubahan kurikulum dunia. Model produk adalah lebih bersifat objektif dan ditentukan oleh guru. Penekanan utama model ini ialah kepada hasil pembelajaran. Orang menekankan cara pembelajaran diorganisasikan kepada pelajar. Model proses pula lebih bersifat subjektif serta menekankan pembinaan pengalaman murid berbanding hasil pembelajaran. Melalui model ini, murid lebih banyak menentukan aktiviti pembelajaran mereka dengan sedikit penglibatan dari guru. Seterusnya, konsep dan pengertian reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum merupakan satu alternatif prosedur dalam rangka menerapkan dan menilai suatu kurikulum. Antara komponen-komponen utama kurikulum ialah yang pertama, matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Yang kedua, kandungan kurikulum. Yang ketiga, kaedah media. Dan yang keempat, penilaian yang disusun, iaitu proses untuk menentukan objektif dapat direalisasikan. Komponen-komponen ini saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam usaha mengembangkan sistem pembelajaran. Kedua ialah model kurikulum. Model kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di sekolah bagi tujuan mendisiplinkan murid dengan cara berfikir dan bertindak secara individu atau secara berkumpulan berdasarkan 4 komponen, iaitu yang pertama, konsep yang tersirat. Yang kedua, berkodokumentasi pengetahuan. Ketiga, tumpuan dan kaedah penyampaian. Dan yang keempat, program pengajian yang merujuk kepada mata pelajaran. Yang seterusnya ialah prinsip kurikulum yang memfokuskan kepada 4 aspek, iaitu yang pertama adalah pembaharuan modal insan. Yang kedua, melahirkan murid yang celik minda. Yang ketiga, pembentukan warga negara yang menguasai ilmu, kemahiran, nilai, warisan dan kepercayaan. Dan yang keempat adalah program pembangunan modal insan yang berilmu pengetahuan, kemahiran kreatif dan juga berakhlak mulia. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Saya akan menerangkan mengenai 5 prinsip utama dalam penyusunan reka bentuk kurikulum. 5 prinsip utama bagi prinsip organisasi dalam reka bentuk kurikulum standard kebangsaan dan dibentuk dalam 2 dimensi, iaitu dimensi yang pertama, dimensi vertikal, dan kedua ialah dimensi horizontal. Baik, bagi dimensi vertikal, prinsip yang pertama ialah urutan. Pada prinsip ini, ia menyarankan bahawa pembelajaran mestilah dilaksanakan secara berterusan. Contohnya, kandungan mata pelajaran yang disusun daripada mudah dan berakhir dengan yang sukar. Timbul tambah ilmu, kemahiran dan nilai yang dibina menerusi pembelajaran mestilah dilaksanakan merentas waktu. Contoh yang mudah untuk kita dapat lihat ialah dalam membuat rancangan pengajaran harian berdasarkan sukatan pembelajaran harian dan pengalaman pembelajaran murid. Prinsip yang kedua yang terdapat dalam dimensi vertikal ialah kesinambungan.
Okey, pada kesinambungan ini bermaksud tahap penguasaan ilmu yang perlu dikuasai oleh murid mestilah seiring dengan perkembangan usia dan mental mereka. Contohnya dalam membuat rancangan pengajaran tahunan. Kita dapat lihat di mana kurikulum disusun pada peringkat asas yang mudah kepada tahap yang lebih tinggi. Seterusnya, mari kita lihat pada dimensi horizontal pula, iaitu yang pertama, imbangan. Pada prinsip imbangan ini, mestilah kita dapat lihat pada kadar masa dan kandungan. Kepadatan kandungan dan masa yang diperuntukkan bagi murid untuk menguasai pembelajaran. Contohnya dapat kita fahami, peruntukan masa subjek matematik ataupun bahasa Melayu lebih lama berbanding subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ataupun subjek seni visual. Okey, seterusnya, bagi orientasi reka bentuk core curriculum terdapat 4 perkara yang akan dibincangkan. Yang pertama, reka bentuk core curriculum berorientasi akademik ataupun pengetahuan. Dan yang kedua, reka bentuk orientasi murid. Dan yang ketiga, reka bentuk orientasi masyarakat ataupun masalah. Dan yang keempat, elektif. Okey, yang pertama, reka bentuk core curriculum berorientasi akademik ataupun pengetahuan iaitu fokus kepada kognitif, iaitu contohnya berorientasikan kepada mata pelajaran, menekankan pengetahuan, kemahiran, nilai warisan, budaya dan kepercayaan. Ia juga melibatkan proses mengingat, memahami, mengaplikasi ataupun menganalisis. Okey, dan seterusnya yang kedua, reka bentuk orientasi murid iaitu fokus kepada potensi seseorang murid. Contohnya, kita buat pengajaran mengikut minat murid. Dan ianya lebih tertumpu kepada minat ataupun keperluan murid kita. Contohnya, kita boleh menggunakan multimedia iaitu ICT ke, bahan-bahan interaktif ke dalam pembelajaran bagi menarik perhatian mereka. Dan ia juga bersifat terbuka kepada murid untuk terlibat dalam mereka bentuk kurikulum yang hendak mereka pelajari. Okey, dan yang ketiga, reka bentuk orientasi berdasarkan masyarakat ataupun masalah, iaitu fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Contohnya, lingkungan masalah dalam kehidupan dan masyarakat. Untuk orientasi ini, guru boleh mengadakan aktiviti pembelajaran melibatkan masyarakat ataupun menggunakan kaedah problem based learning PBL ataupun penyelesaian masalah di dalam bilik darjah. Okey, dan terakhir sekali ialah kurikulum elektif, iaitu membentuk individu yang aktif. Dan elektif ini juga merupakan gabungan antara ketiga-tiga kurikulum tadi, iaitu berorientasikan akademik, murid dan juga masyarakat ataupun masalah. Seterusnya, model reka bentuk kurikulum atau Objective Taylor. Model Taylor telah diperkenalkan oleh Ralph Taylor dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction pada tahun 1949. Ia merupakan kurikulum yang terawal dan digunakan secara meluas dalam perkembangan kurikulum Malaysia. Terdapat 4 persoalan prinsip asas yang diketengahkan oleh Taylor, iaitu yang pertama, apakah tujuan kurikulum yang hendak dicapai? Yang kedua, apakah pengalaman pendidikan yang dapat dikemukakan yang memungkinkan tujuan kurikulum dapat dicapai? Yang ketiga, bagaimanakah pengalaman pendidikan dapat disusun dengan berkesan? Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimanakah dapat dipastikan tujuan pendidikan telah dapat dicapai? Kemudian, soalan-soalan ini boleh dirumuskan semula ke 4 peringkat, iaitu objektif, kandungan, kaedah dan penilaian. Yang pertama ialah objektif. Objektif merupakan matlamat yang hendak dicapai oleh guru terhadap murid. Objektif yang dipilih hendaklah sejajar dengan aras kebolehan pelajar. Sebagai contoh ialah hasil pembelajaran. Yang kedua ialah kandungan.
Guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan pemilihan tajuk pengajaran berdasarkan sukatan pembelajaran yang perlu ditentukan. Sebagai contoh, guru menyusun bahan-bahan kurikulum kepada unit-unit kecil daripada mudah kepada lebih kompleks. Seterusnya ialah kaedah. Guru menentukan pemilihan kaedah serta teknik pengajaran yang sesuai dengan pembelajaran. Sebagai contoh, pemilihan buku dan bahan bantu mengajar yang sesuai dalam pengajaran. Yang terakhir ialah penilaian. Penilaian dilakukan setelah pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Ia bertujuan untuk menilai keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang ditetapkan. Sebagai contoh, penilaian formatif dan sumatif serta kajian tindakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Syamil Syaziana dari Cikgu ingin menerangkan mengenai aplikasi model pengurusan kurikulum bidik darjah. Kalau dapat tengok dekat sini, terdapat segitiga, segitiga yang menunjukkan yang paling atas tu yang pertama kandungan, dan yang kedua di bahagian bawah tu pedagogi, yang ketiga penilaian di bahagian sebelah kiri, dan yang keempat kurikulum, kelima pedagogi kandungan, dan yang terakhir pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Untuk slide yang kedua, untuk yang pertama kandungan tu maksudnya subjek, contoh subjek matematik topik pertama bab 1, itu kandungan, iaitu pemilihan kandungan merupakan proses kreatif bagi seorang guru lah untuk memberikan ilmu atau mengajar dalam kelas tersebut. Baik, di dalam kandungan itu terdapat empat. Yang pertama objektif, yang kedua isi kandungan, ketiga strategi, dan yang terakhir nilai. Okey, untuk yang objektif tu, hasil pembelajaran suatu proses tu bagi seorang guru tu tercapai ataupun tidak di dalam kelas. Jika tidak tercapai, maksudnya guru kena ulang semula proses PDP tu kepada pelajar tersebut. Baik, untuk yang kedua isi kandungan tu subtopik bagi sesebuah mata pelajaran. Mata pelajaran yang memberikan pengetahuan nilai norma untuk digunakan kepada generasi seterusnya menerusi proses PDP. Dan yang ketiga, strategi, iaitu tindakan yang digunakan untuk melaksanakan proses PDP tu bagi mencapai objektif. Maksudnya dekat sini, cara guru tu memberikan tunjuk ajar kepada muridnya, murid tu faham ataupun tidak. Itu adalah strategi macam mana guru memberikan ilmu di dalam kelas. Dan yang terakhir iaitu nilai, proses penilaian terhadap keberhasilan pengajaran menerusi pelaksanaan kurikulum. Untuk slide yang terakhir, dalam gambar rajah segitiga tadi saya dah beritahu yang kedua tu pedagogi. Baik, pedagogi tu ilmu mengajar seorang guru kepada pelajar dengan menggunakan teknik atau teknologi yang bersesuaian untuk menyampaikan maklumat. Baik, contoh sesebuah mata pelajaran saat mana guru menggunakan BBM, bahan bantu mengajar secara fizikal, maksudnya pelajar boleh pegang. Okey, ataupun yang kedua melalui kit media, iaitu tayangan slide di papan putih. Seterusnya yang ketiga, proses menentukan kualiti keberkesanan sesuatu program. Objektif pembelajaran, proses menyediakan maklumat berguna untuk membuat pertimbangan dalam menentukan keputusan. Yang keempat, kurikulum, iaitu pengisian terhadap pelaksanaan pendidikan bersifat dinamik yang sentiasa mengalami perubahan dan inovasi untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa. Yang kelima, pedagogi kandungan. Maksudnya kat sini, setiap mata pelajaran mempunyai kaedah yang tertentu dari segi penyampaian maklumat kerana ia membawa kesan terbaik kepada pembelajaran pelajar tersebut. Contoh, setiap mata pelajaran mempunyai bab dan juga topik, mempunyai topik dan juga subtopik. Maksudnya dekat sini, setiap subtopik tu guru akan memberikan teknik yang berbeza bagi pelajar ingat dan faham macam mana untuk faham sesuatu subtopik tersebut. Dan yang terakhir, pengajaran dan pembelajaran, proses interaksi untuk membina pengetahuan belajar dari guru kepada muridnya dan melibatkan proses penterjemahan matlamat pendidikan menerusi amalan kurikulum kebangsaan.